InsyaAllah. اللهم اغننا بحلال حرام باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أنت علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريف وأن تهنا ودنا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian kita di waktu sebelum maghrib. InsyaAllah kita teruskan pengisian kita yang dah terkena sebelumnya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di umur besar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mendengar surah Al-Fatihah. Iya kan. InsyaAllah sebelum kita mula, mohon kita share ya. Share untuk hari ini. Hari ini sepatutnya di surah Firdaus dalam murni insyaAllah. Sarjana impian insyaAllah. Mohon share persahabat. Bimbang maghrib tak lepas, takut terkena gangguan. Share dahulu. InsyaAllah. Siapa yang kitab Tuan Guru, tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz InsyaAllah Ahmad ke surah 357 InsyaAllah. Mohon share InsyaAllah. InsyaAllah ayat 93 InsyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamu man ya'tihi azabun yukhrihi wa man huwa hazib wartaqibu inni ma'akum raqib. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 93 InsyaAllah. Maksudnya, dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu, yakni untuk sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya.
kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Surah Hud ayat 93. Nabi Hud terus, Nabi Shu'aib masih terus lagi memujuk kaumnya, masih lagi cuba dakwah dengan kaumnya yang amat degil, yang amat sombong kepada ajarannya. Akhirnya Nabi Shu'aib berkata, wa ya qaumi, wahai kaum bangsaku, a'malu ala makanatikum, buatlah amal mengikut kebolehan kamu. Kalau kamu berasa sudah handal sangat, kalau kamu berasa sudah kaya sangat, kalau berasa kamu sudah bijak daripadaku, buatlah ikut cara kamu, kata Nabi Shu'aib. Inni amilun sawfa ta'lamun, aku akan buat cara aku yang kamu akan tahu nanti. Bila kita sudah sampai ke tahap tidak dapat berbuat sesuatu lagi, janganlah pula kita menuruti dia. Nabi-Nabi mengajar kita supaya memberikan kata putus, kita buat cara kita dan biarkan musuh buat ikut cara dia. Apa yang penting kita tidak boleh menuruti mereka. Puas dah Nabi Shu'aib memujuk kaumnya mengikut ajarannya, mengikut dia kepada Allah Ta'ala, tak mau dengar, tak mau diterima. Akhirnya mengajar kita ni jangan menuruti mereka. Kalau mereka salah, tetap salah. Apa yang mereka buat haram, kita tetap haram. Jangan kita nak raikan dia, kita pula halalkan. Ini berlaku zaman sekarang. Ini dah berlaku zaman sekarang. Kenapa? Menghalalkan yang haram masih terus berlaku. Kenapa? Nak menuruti musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pasal kita nak meraihkan sesuatu, bimbangkan tak dapat sesuatu, dia menghalalkan yang haram, menuruti apa benda yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masih berlaku lagi. Sawfa ta'lamu man ya'tihi azabun yukhzihi, kamu akan tahu tidak lama lagi siapa dia, sama ada kamu atau aku, yang akan ditimpa azab yang benar-benar menghinakan. Kalau dibaca sepintas lalu, seakan-akan Nabi Shu'aib tidak yakin bahawa dia adalah Nabi, kerana dia berkata, mungkin saya atau kamu akan ditimpa azab. Dalam ayat lain Tuhan menyebut, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard, Qulillahu wa inna aw iyyakum la'alla hudan aw fi dhalalim mubin. Sadaqallahu azim. Surah Saba ayat 24. Bertanyalah, yakni wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Terangkanlah jawabnya, ialah Allah, dan sesungguhnya tiap-tiap satu golongan, sama ada golongan kami ahli tauhid atau golongan kamu ahli syirik, yakni tidak sunyi daripada salah satu dari kedua keadaan tetapnya di atas hidayah petunjuk atau tenggelamnya dalam kesesatan yang jelas nyata. Ayat tadi menguatkan Rasulullah SAW. Ayat sebelum ayat Nabi Shu'aib. Dalam ayat ini juga kelihatan seakan-akan Nabi Muhammad tidak yakin dengan ajaran yang baru ni. Boleh jadi saya betul, boleh jadi demo yang betul, boleh jadi saya salah, boleh jadi kamu salah. Dalam dakwah perkara sebegini tidak timbul.
Apabila manusia dalam keadaan yang sangat tegang kadang-kadang menyebabkan tertutup habis segala lubang fikiran. Dia kira hendak marah saja kepada kita. Jangan terlalu ketat mengimpin orang sampai ke peringkat dia tidak boleh bernyawa. Ini cara yang tidak betul. Seperti polis yang garang menyoal dan menekan sampaikan orang yang disoalnya tidak tahu hendak jawab. Kalau menyoal, biar sampai dia menjawab satu-satu persoalan sebelum bertanyakan soalan yang lain kepadanya. Sekiranya kita tekan si tertuduh secara bertubi-tubi, cara itu sebenarnya menunjukkan yang kita bukan hendakkan jawapan, tetapi hendak buat khianat kepadanya. Serupa kita mengimpin orang supaya menerima Islam dari parti politik Islam. Kalau syarahan kita penuh dengan perkataan kafir, jahil, taghut, zalim dan fasik, ini menunjukkan bahawa penceramah tidak pandai menggunakan psikologi kerana dia tidak memberi peluang kepada orang lain untuk berfikir. Kita kena memberikan peluang kepada orang lain supaya dia dapat memikirkan pandangan yang disampaikan kepadanya. Kalau kamu tidak mahu kepada Islam, cuba fikir selama mana kamu hendak hidup. Kita semua akan mati, kata Tok Guru. Dan tidak ada orang yang boleh mengelak daripada mati. Mati pula tidak selama-lamanya mati. Kita akan dihidupkan semula seperti mana pohon kayu yang dibakar. Ia akan hidup semula dan bercending bertunas. Lalang yang kita semburkan racun, ia akan mati sebentar, namun selepas itu hidup semula. Kalau rumput-rumput yang tidak ada nilai pun boleh hidup balik, apa peliknya Tuhan menghidupkan kita di akhirat kelak, kerana manusia ini adalah barang yang berharga. Di akhirat kelak kita akan dihidupkan dan mulut, perut serta anggota jasad kita akan dicantumkan semula. Kita hendak makan benda apa di akhirat nanti. Di atas dunia ini kalau lapar kita masih boleh masuk ke dalam dapur. Kalau tidak ada barang di dapur, kita boleh berhutang untuk mendapatkannya. Kalau tidak boleh berhutang, kita boleh mencurinya di waktu malam. Akhirnya boleh makan juga. Tetapi di akhirat kelak, kamu hendak mencuri di dapur penghuni syurga kah? Cuba tuan-tuan fikir. Kalau tuan-tuan boleh memberikan jawapannya, kata Tok Guru, hamba hendak turut serta juga. Kita katakan kepadanya, kawai boleh menuruti demo sekiranya demo boleh memberi jawapannya. Maksudnya mustahil benda-benda ini berlaku pada waktu akhirat. Ya. Waktu dunia kita boleh makan, sekejap lagi nak makan boleh pergi ke dapur je. Tapi bimbang besok di akhirat, apa benda yang kita nak makan, kat mana tempatnya kita makan. Sekarang mewah lagi, kita terus dengan online saja boleh order. Cuba renung yang kita bimbang akhirat besok. Sebab tu sekarang Allah bagi peringatan kita yang lagi hebat. Kita diberi peluang kepadanya untuk berfikir. Kalau dia bersetuju dengan hujah kita, esok dia pula akan berceramah untuk kita, kata Tok Guru. Tapi kalau dia tekan, dia sampai tertutup habis segala lubang pemikirannya, ini bukanlah cara yang betul untuk mengajak orang, tetapi hanyalah cara untuk melepaskan perasaan dan berkata hodoh kepada orang lain. Dari segi dakwah, ada masanya kita boleh buat cara begini dan ada masanya tidak boleh. Bila masa yang boleh dan bila pula yang tidak boleh, itu terletak atas bijaksana kita macam mana waktu kita berdakwah. Maksudnya waktu berdakwah ni kita diajar dalam ayat ni supaya masih lagi terus bagi peluang kepada yang kita dakwah. Jangan tutup terus pintu untuk jawapan dia orang. Hanya kita pastikan kita berlembut sebenarnya. Masih peluang, bagi peluang kepada yang kita dakwah.
Ayat seterusnya, walamma jaa auzubillahi minasyaitonir rajim, walamma jaa amruna najjayna syu'aiban wallazina amanu ma'ah birahmatin minna wa akhazatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fil diyarihim jasimin. Surah Hud ayat 94. Maksudnya, ini terjemahan saja. Jika datang, yakni masa pelaksanaan perintah kami selamatkan Nabi Syuaib beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi, lalu menjadikan mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Allah Akbar. Bila Allah hantar balanya, tenteranya, tak terdaya manusia nak menanggung. Akhirnya kaum Nabi Syuaib ni diselamatkan, yang beriman diselamatkan bersama dengan Nabi Syuaib beserta umatnya yang beriman dengan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang zalim dengan Nabi Syuaib, yang berdegil dengan perniagaan haramnya, menipu dalam meniaga, menipu dalam perdagangan, menipu dalam percakapan, melengahkan atau menghindar pada ajakan Nabi Syuaib, Allah hantarkan satu suara yang menggempakan bumi. Dihantar jerkah, suara yang menjerkah dari langit masuk ke bumi kepada kaum Nabi Syuaib. Mati bergelimpangan, mayat-mayat tersungkur di tempat masing-masing. Tak boleh imagine macam mana. Mati kesemuanya. Tak ada ribut, tak ada taufan, tak ada. Yang datang suara yang amat kuat, datang menjerkah. Kita kalau orang jerit pun kita terkejut, tuan-tuan. Kalau orang jerit kita, dijerit kita terperanjat. Ini satu jeritan daripada langit menjerkah kepada kaum Nabi Syuaib. Mati kesemuanya di tempat masing-masing. Maksudnya menyorok macam mana pun tetap mati, tetap datang balik Allah Ta'ala. Allah tu kita renung-renungkan bila Allah bagi peringatan ini dalam Al-Quran. Yang kita lalui ini pun kemungkinan salah satu portion Allah nak ingatkan kita. Macam-macam di dunia sekarang ni, langsung tak ada malu, langsung tak ada ingat dengan Allah Ta'ala. Terus berlaku, dah ada COVID ni, masih lagi ada bab maksiat. Siap buat ada application software dalam Play Store, ada boleh register. Bimbang generasi akan datang hancur sebelum keluar universiti, hancur sebelum keluar college. Generasi yang agak-agak yang nak bawa, nak menghadap lagi situasi yang terbaru besok. Kita tak tahu apa yang Allah nak buat selepas ini. Kata ulama-ulama, tak ada cara lain, terus balik kepada Allah Ta'ala. Yang sekarang yang kotor, yang rasuah, yang maksiat, kena stop. Kata Tok Guru Ghostan, berhenti, patah balik kepada Allah Subhanahu. Ini kaum Syuaib bergelimpangan mati. Kita sekarang mungkin bergelimpangan mati juga seluruh dunia. Kaum Syuaib tempat kaum dia saja, ya. Nabi Syuaib kena kaum dia je, kawasan dia je. Kita sekarang satu dunia, satu glob. Allah hantar apa? C-19 yang tak nampak, nak mengingatkan kita, berhentilah maksiat, berhentilah rasuah, berhentilah. Allah hantar. Baru ni dah okey di Malaysia.
tiba-tiba seronok orang di tepi laut, masih lagi bermaksiat di tepi laut. Subuh-subuh penuh tepi laut dengan muzik sampai ke pagi, meraihkan hilangnya COVID. Kononnya sekarang datang balik, meningkat balik, bukan 10, bukan 20, beribu. Yang mati lebih pada 10 satu hari. Nampak? Pasal apa? Kesombongan kita berterusan, perangai buruk tu diteruskan. Tak nak tengok Quran, tak nak jenguk My Quran Time, tak nak dijenguk apa yang para alim ulama nasihatkan. Pasal apa? Kesombongan bab dunia ni, kesombongan bab pangkat. Masih lagi nak berebut bab politik, bab pentadbiran, masih nak berebut lagi nak jadi raja, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi. Allahu Akbar. Tak diingatkan macam mana nak balik kepada Allah Ta'ala, macam mana nak memujuk keluarga kepada Allah Ta'ala, macam mana nak berdakwah, nak meneruskan, macam mana nak menghilangkan, macam mana nak memujuk Allah Ta'ala, nak merayu kepada Allah Ta'ala, hilangkan virus ni. Tak nak terfikir. Ubat yang ada belum tahu. Semua declare, masih belum tahu lagi ubat. Ada yang letak ubat, mati terus pun ada. Tu kena renung kita. Maksudnya baliklah kepada Allah Ta'ala. Kita tak nak jadi macam kaum Nabi Syuaib. Degil yang sangat pasal meniaga, menipu, cakap bohong, ingkar ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini perangai. Janganlah kita bawa lagi perangai kaum Nabi Syuaib. Kita tengok ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'an lam yaghnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat samud. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Samud. Surah Hud ayat 9. Mati semua. Kaum Nabi Syuaib ni mati, punah ranah. Bahasa dia ka'an lam yaghnau fiha. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Matinya semua situ, macam tak ada orang lagi lah. Hilang, macam tak ada orang yang tinggal sebelum tu. Sebab tu kalau Allah nak buat, tuan-tuan, rata selesai punah, licin semua sekali. Ibarat macam tempat tu baru diterbitkan. Sebelum ni macam tak ada orang tinggal. Allah bersihkan betul-betul. Binasanya macam mana kaum Samud zaman Nabi, saya tak ingat, Nabi Saleh. Kedegilan yang amat sangat. Kemudian ayat 96, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 96. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mujizat yang nyata. Surah Hud ayat 96. Ini cerita Nabi Musa. Tadi cerita Nabi Syuaib dah habis, masuk Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa, sesungguhnya telah kami kirimkan ke Musa sebagai seorang utusan. Masih lagi Allah Ta'ala membicarakan kepada kita perihal cerita-cerita Nabi dan sebelum ini. Allah Ta'ala telah memberitahu satu persatu keadaan sebagaimana Nabi-Nabi di zaman dahulu berurusan dengan kaum bangsa mereka sendiri. Setelah kita tamatkan cerita Nabi Syuaib dengan kaum bangsanya, Nabi yang hendak kita bicarakan hari ini ialah Nabi Musa. Ayat ini mengisahkan Nabi Musa. Kisah-kisah Nabi yang disebutkan dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain tidak diriwayatkan sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab sejarah. Apabila kitab-kitab sejarah mengisahkan perihal seorang Nabi, akan disebut secara detail bermula dari awal sampai ke akhirnya.
Al-Quran tidak menyebutnya secara detail begitu. Bahkan disebutkan sekadar mana yang boleh memautkan hati manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh cerita semualah. Kalau cerita semua penuh lah, ya. Untuk nak menyedarkan kita je diringkaskan. Kerana Al-Quran bukanlah kitab bacaan biasa dan bukannya buku cerita. Kandungan Quran, Al-Quran hanya satu, iaitu bertujuan untuk mengingatkan dan menyedarkan manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang yang membaca Al-Quran, sebagai umat Al-Quran dan sebagai bangsa Al-Quran, itulah juga dipertanggungjawabkan kita. Apa sahaja kerja yang kita buat, biarlah ianya membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu bahawa Musa adalah anak angkat Fir'aun. Sewaktu Musa di dalam kandungannya, ibunya ahli-ahli sains dan ahli-ahli teknologi yang mengelilingi Maharaja Fir'aun memberitahunya mengenai kelahiran seorang anak rakyat negerinya yang akan menggulingkan kerajaannya. Ramalan ini menyebabkan Fir'aun begitu gelisah, lalu mengeluarkan perintah supaya dibunuh semua budak dan bayi lelaki dari gulungan Bani Israel. Gulungan Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam yang datang beramai-ramai ke Mesir. Boleh jadi di zaman Nabi Yusuf mati. Ulama mengatakan hampir 70,000 anak lelaki kecil, baby lelaki kecil dibunuh oleh tentera Fir'aun. Bimbangkan munculnya orang yang bernama Musa yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Sebelum zaman Nabi Yusuf, orang Bani Israel yang berasal dari Palestin ini pernah juga ke Mesir, tapi tujuan mereka hanya untuk berniaga. Kebetulannya apabila Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, menyebabkan orang-orang kampungnya berasa jatuh hati hendak tinggal juga di negeri Mesir. Kerana menteri yang berkuasa di negeri Mesir ketika itu ialah seorang kampung mereka. Maka dari setahun ke tahun semakin ramai Bani Israel pergi ke Mesir. Akhirnya mereka menetap ditinggal di sana. Raja-raja Mesir umumnya digelar sebagai Fir'aun, sebagaimana semua raja-raja Melayu disebut sebagai Sultan. Kebetulan pula Fir'aun di zaman Musa perangai yang hodoh, takbur kepada Tuhan. Jadi apabila sebut nama Fir'aun, maka kita berasakan bahawa semua Fir'aun itu berperangai hodoh. Manusia kalau tidak menuruti Tuhan, sudah pasti perangai yang hodoh, zalim dan jahat. Kerana apa? Apabila dia tidak menuruti Tuhan, maka secara senyap-senyap dia berasa dirinya seperti Tuhan dan merasakan dirinya yang maha berkuasa. Maka polis dan SB Special Branch Fir'aun di zaman dahulu, mereka mengutip dan membunuh habis semua kanak-kanak lelaki yang baru dilahirkan, manakala anak perempuan ditinggalkan. Bila sampai masanya kelahiran orang yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun, maka Allah Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Musa supaya melahirkan anaknya secara senyap-senyap, dan selepas itu membuang bayinya ke dalam laut. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa iza khifti alaihi fa alqihi bil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna ra'adduhu ilaika wa ja'iluhu min mursalin. Surah Al-Qasas ayat 7. Maksudnya, kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia dalam pada itu. Jika engkau takutkan suatu bahaya mengenainya daripada angkara Fir'aun, maka letakkanlah ia dalam peti dan lepaskan ia ke laut. Janganlah engkau merasa bimbang, janganlah pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari Rasul-Rasul kami. Perancangan Allah memang hebat dan cantik. Ya, itu Nabi Musa dilahirkan,
tubuhnya dicuci, maka Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa supaya bayi itu dibungkus baik-baik, kemudian buangkannya ke dalam sungai. Selepas itu berserahlah kepada Allah, pandailah Allah membuatnya macam mana. Nampak? Allah rancang memang terlampau hebat. Mengikut ceritanya, bayi itu dihanyutkan ke dalam kotak atau peti. Akhirnya kotak itu singgah berhenti di pangkalan sungai Fir'aun. Ini semua adalah ditakdirkan Allah Ta'ala. Menurut Ibnu Atailah, takdiran manusia tidak dapat mengatasi takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mentakdirkan sesuatu, kita pula hanya mentakdir. Apabila takdiran kita boleh menguasai takdir Allah Ta'ala? Jawabnya tidak. Tak boleh. Jawabnya tidak. Bila kerajaan Fir'aun ditakdirkan Allah Ta'ala akan digulingkan oleh Musa AS, maka Allah Ta'ala memperli Fir'aun dengan cara memberhentikan bayi yang dihanyutkan ke pangkalan sungainya sendiri. Orang yang duduk mandi di sungai itu bertempik dan bersorak terlihat kotak di pangkalan. Tak kala kotak itu dibuka, didapati ada seorang budak di dalamnya, menyebabkan isteri Fir'aun jatuh hati hendak melihatnya dan memeliharanya. Ditakdirkan Tuhan, Fir'aun ini tidak mempunyai anak. Dengan kerajaan yang begitu luas, rakyatnya yang begitu ramai, serta askar yang kekuatan yang begitu lengkap sekali, tetapi Fir'aun tidak boleh memperolehi anak. Perempuan kaya yang tidak beranak apabila mendengar khabar ada anak lelaki tersangkut di pangkalan, menyebabkan dia hanya memeliharanya terus. Dia hendak melihara terus isteri Fir'aun. Wa qalatil amra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Ketika melihat kanak-kanak itu, berkatalah isteri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya bagiku. Semoga menjadi cahaya bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita. Kita jadikan dia anak. Padahal mereka tidak menyedari kesudahan. Al-Qasas. Sayangnya isteri Fir'aun kepada Musa. Apabila Fir'aun tengok budak itu lelaki, maka diperintahkan supaya dibunuh kerana sayangkan tahtanya. Tapi sebagai seorang perempuan yang memang sayang kepada anak, maka istrinya pun berkata, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walad. Janganlah bunuh, kata dia pada, janganlah bunuh budak ini. Kita boleh buat dia sebagai anak angkat, ataupun kalau tidak, boleh buat anak untuk memegang tahta kita. Sekurang-kurangnya dia boleh belah kayu api di istana. Kita boleh dia jadi guard. Janganlah bunuh kerana sudah banyak budak yang kita bunuh. Akhirnya hati Fir'aun begitu keras menjadi lembut kerana dipujuk oleh isterinya. Kata pepatah Arab, silahun amru ati baka'uha. Senjata orang perempuan ialah air mata. Air mata walaupun nampak lembik, tetapi kalau benar keluar setitik daripada mata seorang perempuan, menyebabkan hati lelaki boleh menjadi lembut. Maka dipeliharalah bayi itu menjadi Musa alaihissalam, membesar di istana. Bila sampai masanya Allah Ta'ala hendak melantik Musa utusannya, maka pandailah Allah Ta'ala membuat sesuatu yang menyebabkan Musa mendapat wahyu. Kemudian Musa mulalah berceramah, mengajar dan bersyarah, mengajak orang ramai kepada Islam. Akhir sekali Fir'aun menghalau Musa menggunakan bala tenteranya hingga sampai ke Laut Merah, Laut Jeddah. Apabila kumpulan Musa sampai di sana, mereka bertembung dengan laut, sedangkan Fir'aun mengejar dari belakang. Kita boleh bayangkan sendiri bagaimanalah perasaan Nabi Musa ketika itu. Hendak berlari ke depan tidak boleh kerana ada laut. Hendak mengundur ke belakang pun tidak boleh kerana musuh sedang mengejar. Boleh jadi kita terfikir, mengapa Tuhan buat inayah begitu sekali kepada orang yang dilantik menjadi Rasul?
Kenapa Tuhan tidak buat sesuatu yang menyebabkan Fir'aun mati bergelimpangan selepas dibuat sembahyang, contohnya sembahyang hajat. Begitulah kehendak kita sebagai orang kampung. Apabila terdengar cerita-cerita Nabi dan tok-tok wali, kalau Allah Ta'ala buat ke atas Nabinya benda-benda yang pelik, bagaimana manusia biasa hendak menirunya. Misalnya apabila Nabi angkat sahaja pedangnya, menyebabkan musuh rebah berguling. Apabila Nabi mengangkat saja tangannya, menyebabkan semua orang berundur. Macam mana kita hendak menirunya kalau kita ini tidak Nabi? Perkara sebegini akan menimbulkan rasa frust dalam kalangan pengikut-pengikut Nabi untuk menuruti Nabi mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja buat atas Nabi-Nabi perkara-perkara, perkara yang ditiru oleh yang boleh ditiru manusia biasa, supaya junjungan perjuangan Nabi, tingkah laku Nabi dapat dituruti dan diteladani para pengikut. Bila terimpit begitu, Allah Ta'ala tetap akan membiarkan Nabi Musa terperangkap di tangan musuh. Allah berkata, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kaltaudil azim. Nampak? Tolongan Allah Ta'ala sampai. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pakulah laut itu dengan tongkatmu. Setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Lalu terjadilah air tiap-tiap bahagian terbelah, terangkat seperti gunung yang besar. Surah Asy-Syura ayat 63. Bila kita berserah kepada Allah Ta'ala, Allah boleh buat macam-macam. Itu Nabi Musa, kaumnya nampak, Fir'aun nampak secara langsung depan mata. Itu pun masih lagi nak mengejar Musa untuk dibunuh. Sampai di situ barulah Allah memperlihatkan kebolehan Nabi Musa yang luar biasa, yang kita panggil sebagai mukjizat. Allah menyuruh Nabi Musa memukul laut untuk dengan tongkatnya. Ini menyebabkan seluas-luas air laut terbelah dua. Tebing sebelah sini dan sana bertukar sebagai bukit. Ditolaknya air laut itu seperti mana jentolak menolak rumah tanah, menjadikan tanah bertebing-tebing. Maka Musa pun ikut celah-celah lorong itu hingga sampai ke seberang Sinai. Bila Fir'aun tengok ada lorong yang digunakan oleh Nabi Musa dan pengikut, maka dia pun ikut juga. Sampai di pertengahan jalan, air menjadi cair, menyebabkan Fir'aun dan segala harta benda kebanggaannya habis tenggelam di laut. Apakah benda yang dibawa oleh Nabi Musa? Bi ayatina, segala tanda kebesaran kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Quran adalah tanda-tanda untuk apa? Ada lebih 6,000 tanda untuk manusia balik ke akhirat dengan senang. Ibarat seperti tanda jalan menuju ke Kuala Lumpur. Kalau ada driver kereta memerhatikan tanda yang dipacakkan di tepi jalan yang dipasang oleh JPJ, JKR, InsyaAllah sampai dengan selamat, tidak sesat pun. Kerana apa? Kerana di sepanjang jalan itu ada tanda dan label ataupun signboard. Tanda-tanda jalan ini disediakan untuk orang yang menggunakan jalan raya di atas dunia. Begitu juga tanda-tanda di jalan raya untuk balik kepada akhirat, berupa perkara halal dan haram, syurga dan neraka, taat dan maksiat, serta dosa dan pahala yang dipacak oleh Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain. Pada orang yang hendak pergi ke akhirat tetapi tidak mengikut tanda yang dipacakkan oleh Nabi-Nabi, mustahil dia boleh sampai ke sana. Tanda paling besar untuk akhirat ialah penerimaan Islam dalam segenap segi kehidupan. Beribadat ikut cara Islam, berpolitik ikut cara Islam, mentadbir rumah tangga ikut cara Islam, mentadbir negeri ikut cara Islam. Barulah kita boleh berjalan menuju ke akhirat dengan selamat. Kalau ada orang yang buat tanda jalan rayanya sendiri dengan cara memacak tanda nasionalis, sosialis ataupun komunis, kita tanyakan kepadanya, jalan ini hendak pergi ke mana sebenarnya?
Sejak bila tanda jalan demo pergi ke akhirat? Dari persoalan ini menyebabkan terpaksa merenung. Kalau orang jenis lembut hati, insya-Allah dia akan insaf. Tapi kalau jenis orang yang berhati keras, dia akan kata, ikutlah aku sedap ikut jalan ni. Maka ketika itu terserahlah kepada dia. Wa sultanim mubin, dan Allah mempunyai kuasa yang begitu sekali jelas. Banyaklah kuasa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sebagaimana ayat-ayat lain yang disebutkan dalam itu. Hanya Allah dah bagi sainis, ada Allah bagi tanda untuk kita balik kepada akhirat yang selamat dengan cara inna dina indallahil Islam. Dari bangun tidur sampai tidur balik mesti dengan cara Islam. Itu yang jelas daripada ayat ini. Hanya diingatkan kita jangan kita berpaling daripada Islam. Semuanya ikut cara Islam. InsyaAllah dah nak maghrib dah. Mudah-mudahan kesian yang sebentar ini dapat kita bawa kepada Allah Ta'ala. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Mohon maaf daripada saya ambil peluang. Saya buat awal untuk surau Firdaus Jalan Murni, surau di Taman Sarjana Impian. Bimbang takut maghrib ni tak ada lain. Tak tahu kenapa. Mohon doakan tuan-tuan. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Ya. Surah Ghairil Maghdubi alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwi a'marana wasai ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qalibna wa nishaybna wa di'awlina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azza. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anil wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabba anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tasanna rizq jabaru wa tasanna ba'la wa allazi la yamut isrif ana bala wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Wassallallahu wasallam alhamdulillah. InsyaAllah ucapkan terima kasih kepada surau Al-Firdaus Taman Murni Sarjana Impian. Jumpa lagi tuan-tuan. Kita cuba maghrib ni buat line, insyaAllah doakan. Mohon doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.